Hai guys, bertemu kembali kita dalam channel Mr. J Studio. Beberapa tahun yang lalu, dunia kita digempakan dengan virus pandemik yang dikenali sebagai COVID-19. Dan sampai sekarang keadaannya masih belum reda sepenuhnya. COVID-19 masih berleluasa dengan munculnya varian-varian baru dari COVID-19 seperti yang kita lihat beberapa tahun yang lepas seperti Alpha, Delta, dan pelbagai lagi. Tapi guys, belum reda lagi COVID-19. Muncul lagi satu yang lebih menakutkan, satu lagi wabah virus yang lebih menakutkan. Baru-baru ini dunia kita digempakan dengan satu lagi penemuan virus yang dijumpai di kawasan Siberia, Rusia. We have all witnessed the horrors of what one virus can do. The coronavirus brought the entire world to a grinding halt, and it took massive containment measures on a global scale. Vaccines were developed rapidly to halt the spread of the virus. Virus ini dikenali sebagai virus zombie. Siapa yang terkena jangkit virus ini akan menjadi zombie. Salah, bukan begitu. Nama julukan virus zombie ini dikenali sebagai virus zombie karena virus ini merupakan virus purba yang terperangkap 48.500.000 tahun di dalam permukaan ais. Jadi virus ini sebenarnya masih boleh aktif dan tidak mati sepenuhnya sebab dia hanya terperangkap di dalam ais. Macam kita tengok cerita movie Captain America yang tertidur kena ais tapi tak mati juga, dia bangun balik. Macam tu lah virus ni, dia hanya sejuk ya, menjadi beku tetapi boleh aktif kembali. Inilah sebabnya virus ini dikenali sebagai virus zombie, atau nama sebenar virus ini dikenali sebagai Pandora virus oleh para saintis yang menemuinya baru-baru ini. Jadi guys, mengikut data yang saya baca di sini ya, sekumpulan saintis Eropa menemukan beberapa sampel virus zombie termasuk berusia yang saya sebut tadi ya, 48.500 tahun yang lalu tertanam di bawah permukaan ais di Siberia. Sky News melaporkan saintis mengkaji sampel purba berkenaan dan menemukan 13 jenis virus zombie ini. Banyak tuh. Kajian Pusat Penyelidikan Saintifik Kebangsaan Prancis yang diketuai Jean-Marie Olympique menedahkan satu daripada virus itu masih boleh berjangkit selepas terperangkap dalam ais selama beribu-ribu tahun. Jadi Pandora virus ini hanya boleh menjangkiti organisme sel tunggal dan dikatakan tidak boleh memberi risiko ancaman kepada manusia. Tetapi kajian ini belum dikaji sepenuhnya. Jadi ini bermakna tidak semestinya virus ini tidak boleh memberi ancaman kepada manusia dan hidupan lain. Masukan dari Pusat Penyelidikan Saintifik Kebangsaan Prancis itu berkata penyelidikan lanjut perlu dijalankan bagi membuat penilaian kesan termasuk bahaya yang mungkin menanti daripada virus ini kerana perubahan iklim menyebabkan landscape beku mencair. Ini bermakna yang kita risaukan bahawa kalau kutub ais di Siberia tadi semakin mencair, bahawa itu menandakan virus ini akan semakin menular dan bebas ya. Jadi para saintis sekarang sedang berjihad untuk mengawal keadaan ini berlaku. 1/4 daripada hemisfera utara didasari dengan tanah beku yang kekal disebut sebagai permafrost. Jadi permafrost ini adalah sejenis proses bukan ais yang membeku. Jadi guys, disebabkan pemanasan iklim, permafrost yang mencair tidak dapat dipulihkan membebaskan bahan organik beku hingga ada yang berusia sejuta tahun. Kebanyakan terurai menjadi karbon dioksida dan metana sekaligus meningkatkan lagi kesan rumah hijau. Ini akan membuatkan kutub-kutub ais hemisfera di kawasan Siberia Rusia tadi yang terdapat, di mana virus purba Pandora tertanam tadi dalam ais. Bila ais itu semakin mencair ini tidak mustahil virus ini akan menyebar di serta seluruh dunia, bahkan boleh menjangkiti kehidupan di planet kita ini. Namun yang lebih pelik, virus ini akan diaktifkan kembali oleh
para saintis. Entah kenapa nak hidupkan, dah tahu benda ni bahaya, kenapa pula nak hidupkan? Dah bagus benda ni tak aktif, mereka hidupkan kembali pula. Yang sebenarnya para saintis tujuan untuk hidupkannya kembali hanya kerana untuk mempelajari kelemahan virus ini, kerana mungkin kita boleh mencipta vaksin untuk menentang virus ini seperti kita menentang virus pandemi COVID-19 yang dahulu. Jadi untuk mengetahui kelemahan virus zombie ini atau pendora virus ini, saintis perlu menghidupkan kembali virus ini untuk mengkaji apakah kelemahan-kelemahan virus ini. Jadi inilah sebab virus ini dihidupkan kembali oleh saintis, tetapi dalam keadaan yang terkawal. Jadi guys, adakah ini semua balasan kita sebagai umat manusia yang cuai menjaga alam sekitar kita? Ini semua disebabkan oleh lakunya pemanasan global, menyebabkan atmosfera bumi kita semakin menipis dan mencairkan kutub utara yang memenjarakan virus ini selama beribu-ribu tahun dan akhirnya bebas akibat pada kecuaian umat kita manusia sendiri. Fikirkanlah. Alright guys, jadi ini sajalah konten kita hari ini. Semoga kita bertemu kembali dalam channel sama di hari lain, yaitu channel Mr. J Studio. Bye bye.